Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang hormati al-fadhil Tuan Imam pengurusi yang ditakuasa Surau Al-Insaf, pihak pengurusan Maybank, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 11 hari bulan 11 2022 kita dapat berada dalam majlis yang mulia, iaitulah majlis menunggu ataupun saat yang digalakkan kita berada di sini pada awal waktu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan siapa dia datang awal ke masjid seolah-olah dia korban seekor unta. Yang terakhir sekali dapat sebiji telur. Tapi apabila khatib sudah berada di mimbar, telur pun dah tak ada dah. Maka menjadi satu etika. Tajuk yang kita bincangkan pada kali ini, etika kerja berpandukan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah kita kembali kepada suatu sifat dikenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat bil al-amanah was-sidqi. Nabi ini seorang yang mempunyai amanah dan orang yang benar. Satu, benar dari sudut percakapan dia, benar dari sudut janji dia. Yang kedua, amanah dari sudut muamalat dia. Kita kadang-kadang ada orang yang benar bercakap, tapi muamalah pula ada masalah. Maka kita mengatakan, bila kita sebut tentang etika kerja ataupun adab bekerja mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itulah kita kena balik kepada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang al-amin. Dikenali Rasulullah sebagai al-amin sebelum dia jadi nabi, sehingga selepas jadi Nabi pun masih lagi dianggap sebagai Al-Amin dalam bidang muamalat. Mereka reject Nabi dalam bidang akidah. Itu perbezaan yang dibuat oleh puak-puak Quraisy ataupun puak-puak kafir musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang Islam, kita kena terima daripada awal sampai ke akhir. Daripada awal sampai sudah. Mana kita terima Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut akidah tauhidnya, dari sudut muamalatnya, dari sudut akhlak dan dari sudut kekeluargaan. Kata kita terima Nabi, macam jangan kita buat Nabi ni macam Quraisy buat ke dia. Kan? Quraisy dia macam mana? Quraisy dia buat Nabi, dia terima dalam sudut orang yang amin, kepercayaan dari sudut jaga harta. Tuan-tuan dan para jemaah sekalian, kita boleh ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah. Mana hijrah Nabi ni selepas 12 tahun lebih berlawan dengan Quraisy di Mekah. Ingat kita kan? 12 tahun. Tuan-tuan kena buat carta. Maknanya semua perjalanan hidup Nabi dalam dakwah bermula umur 40 dan dia meninggal umur dia 63 tahun. Maknanya 23 tahun. Tetapi perjuangan yang sangat besar, yang besarnya duduk di mana? Iaitulah perjuangan kepada tauhid selama lebih daripada 12 tahun ketika berada di Makkah Al-Mukarramah. Walaupun duduk berlawan yang begitu kuat, orang Kelantan kata balas sungguh-sungguh dengan Quraisy dalam bab akidah, tetapi mereka masih percaya kepada Nabi dalam bab etika kerja, dalam bab muamalat. Dia ikut sehingga ke Nabi SAW menangguhkan perjalanan Sayyidina Ali untuk berhijrah. Kenapa? Nabi kata, Ali mungkin hantar dulu amanah-amanah
simpanan-simpanan Quraisy yang ada di rumah dia. Mana dia percaya, dia masih lagi percaya. Jadi kita tak boleh ambil separuh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, udkhulu fis silmi kafah. Mau ambil hak Nabi bawa semua sekali, kecuali perkara yang tidak diizinkan, yang disebut dengan nama khas untuk Nabi, itu kita tak boleh ikut, kerana itu hanya hak istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa perkara agak-agak? Ada tuan-tuan boleh senarai sini, hak istimewa Nabi yang kita tak boleh ambil. Boleh ingat? Kuat pun tak apa, muslimat tak ada hari ni. Kahwin lebih pada 4. Sebab kita boleh 4 pun tak ambil juga dah. Jadi kalau zakat lebih tu tak sudut bincang panjang lah. Atau orang sembang derah ya, tapi tak ada apa. Lagi hak khas untuk Nabi. Nabi dibenarkan wisal, maknanya boleh sambung puasa. Dia boleh puasa 2 hari 3 hari tak buka boleh. Kita tak boleh. Oh, saya warak ni, puasa hari ni tak nak buka 2 hari. Boleh ke tak? La, tidak warak itu. Menyalahi sunnah itu tidak warak nama dia. Jadi yang waraknya apabila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang warak. Maka semua perkara yang kita kena ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baik para jemaah sekalian, apabila kita sebut tentang etika kerja, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut innallaha yuhibbu, Allah Taala suka apabila kamu melakukan satu-satu pekerjaan, idza amila ahadukum amala an yutqinahu, mesti teliti. Dalam bahasa Arab dia panggil itqan. Maknanya itqan tu kita kena teliti kerja yang kita buat. Orang bagi kerja hari ni, kalau boleh selesai, kenapa kita nak tangguh besok? Termasuk juga dalam kerja peribadi kita. Kerja peribadi kita yang kita kena tak boleh nak tangguh, iaitulah kerja melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya solat. Solat 5 waktu ni tak boleh kita kata saya tundalah zuhur hari ni kepada esok. La. Ataupun amalan-amalan sunat yang diajarkan kepada kita. Amalan sunat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla ataupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Contohnya zikir pagi. Boleh tak kita tunda zikir pagi? Hari ni sibuklah banyak bekerja, kita tunda kepada lepas zuhur. Boleh? Tak ada dah, dia pagi ni sebelum pukul 12 ya. Kalau sudah pukul 12, sudah jadi zuhur itu. Bila sudah jadi zuhur, kita mengatakan itu bukan lagi pagi. Cuma ada tokoh ulama yang hebat, nama dia Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nawawi kata apa? Dia kata boleh kita qada. Ini satu persepsi, satu pandangan Imam Nawawi. Dia kata amalan sunat ni kalau kita main-mainkan dengan dia, hari ni buat, esok tak buat, sekali buat, banyak kali tak buat, maka syaitan akan mempermainkan kita. Dia larakan kita waktu pagi supaya tamat tempoh. Ingat ada orang main bola, waktu-waktu kalau dia dah menang, nak habiskan waktu tu, dia pusing sana, pusing sini. Tak, dia panggil main untuk tamatkan waktu. Syaitan dia akan guna yang teknik yang sama. Saya tak tahu siapa dia belajar. Orang bola belajar kau, syaitan belajar orang bola. Tak, kita kata kalau kata orang belajar syaitan marah pula ke pemain bola kita ni. Kita kata syaitan belajar dengan dia. Dia akan delaykan kita daripada amalan yang kita boleh segera sekarang kepada sehingga tamat waktu. Tamat dah waktu. Kita pun habislah hari ni. Peluang untuk dapat hari ni sudah tidak ada lagi. Peluang untuk dapat hari ni sudah tidak ada. Maka pada ketika itulah kita mengatakan bahawa tak jadi, esok pula lah. Apa boleh buat, nasi kita hari ni sudah tak jadi, kita tukar pada esok pula. Contoh. Maka Nawawi kata apa? Yang tak sudah tadi, selesaikan tengah hari ni. Yang petang tak selesai, zikir petang tak selesai, sambung malam. Sebab apa dia kata? Sebab syaitan ni dia akan rasa, kalau aku main-mainkan dia pun, dia tetap istiqamah menjalankan tugas. Maka kita belajar daripada ilmu ini, para jemaah sekalian, dalam gerak kerja buat yang kita ada ini, kita kena istiqamah. Maknanya kalau tak boleh selesai juga, benda memang kena tangguh sampai besok, barulah kita tangguh. Kalau benda selesai hari ni, selesaikan hari ni, sebab besok dia akan datang yang lain. Besok akan mari yang lain, maka kita akan
akan menghadapi timbunan kerja yang tidak akan berkesudahan. Sebab itu Nabi SAW bila sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Baihaqi ini dan para dalam kitab Al-Jami' Sahih Al-Jami' mengatakan sanad dia baik, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan, Allah Taala nak tengok bila kamu buat satu amalan, an yutqinahu, kita kena itqan, mana kita buat dengan betul-betul. Itu dalam gerak kerja yang kita kena lakukan. Maka di sini kita mengatakan bahawa tugasan yang kita ambil apabila kita minta kerja satu mana-mana tempat, maka kerja yang kita terima itu dikira sebagai satu amanah. Kerja yang kita terima itu sebagai satu amanah yang mesti kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab lebih-lebih lagi kalau kita kerja bahagian keselamatan, kalau kita kerja bahagian keuangan, duk jaga duit orang, kalau kita kerja bahagian apa saja makan minum, sekarang ni yang macam-macam cerita orang dengar tak? Ada kata makanan tak cukup lah, ada kata itu tak ada, ini tak ada. Kita mengatakan orang yang bertanggungjawab itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga keturunan adalah merupakan satu tanggungjawab yang mesti akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu maka Nabi SAW meletakkan satu tanggungjawab, iaitulah kita bila kita buat satu kerja, Nabi SAW bila dibagi satu tugasan, dia bukan hanya lepas gitu saja. Kita kata awak buat ni, saya tak pandai kena ajar dulu. Gaya Nabi SAW bila dia bercakap, tuan-tuan kena tanda, Nabi kita SAW bila dia bercakap, dia akan ulang sampai 3 kali. Ulang sampai orang tu betul-betul faham. Kita pula terbalik pula. Saya jumpa orang yang ajaran pelik pula, dia kata lagi kita tak faham, lagi tinggi dia punya darjat. Pernah dengar cerita? Kata pelik awak ni, kita bila faham itulah tinggi darjat. Dia makin tak faham, makin tinggi darjat. Saya kata ni ajaran siapa macam ni? Saya tak sebutlah kumpulan ni, nanti orang marah yang kita, susah pula kita dah. Dia kata bila cara Nabi SAW, Nabi kita dia bila dia ajar, dia akan buat. Kalau tak pandai, dia akan ajar. Dia bukan ajar terus, dia kata buat. Satu taklimat telah diberi. Saya buat contohlah, dia panggil dalam kisah ni, dia panggil al-musi' salatu, orang yang tak pandai solat. Nabi dah ajar dah solat secara umum, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi sahabat Nabi ni bila dia mari, dia solat depan Nabi. Itu kehebatan dia. Tidak kata dia pergi sembunyi belakang-belakang, tak. Kita kalau tengok ada ustaz, ustaz ada tu, kita lari dulu lah. Di mana ada tiang, di situ ada orang, kata orang. Kata dia, para penceramah kita kata, di mana ada tiang, di situ ada orang. Maknanya lagi ada belakang. Sahabat ni, ini di antara etika yang dididik oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Dia mari depan Nabi SAW. Nabi tengok. Bila Nabi tengok, oh rupanya apa yang dia buat tak betul. Maka Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata, balik semula salat kerana kamu belum sempurna salat. Agak-agak kita kalau bos suruh buat kali yang kedua, marah ke tak marah? Kali yang kedua boleh ikut. Nah. Kawan tu pergi solat. Lepas solat yang kedua, Nabi datang jumpa Nabi sallallahu, Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata balik. Pergi solat. Kamu belum solat sempurna lagi. Dia pergi kali yang ketiga, mengikut riwayat kata kali yang ketiga dia solat. Bila dia datang, Nabi kata sekali lagi. Barulah dia angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, la usina alimni, ajarkan kepada saya apa yang patut saya buat, la usina ghaira. Saya tak boleh buat dah. Itu je yang saya pandai. Jadi kita dalam bidang latihan, dalam bidang industri, dalam bidang apa saja pun, setelah kita beri latihan, kita beri maklumat, tak boleh kita biarkan. Awak buat. Saya tak pandai cik. Alah Google je lah. Sekarang ni mudah. Ustaz-ustaz pun kalau tanya soalan banyak-banyak, dia tak faham tak? Cari Google. Syekh Google tu jadi yang muktabar sampai kita. Jadi Syekh Google tu lebih muktabar daripada kita. Sebab kita pun malah dah letih beberapa kali ajar dah. Tak faham-faham juga. Lah, cara dia didik, selagi tak pandai dia ajar.
Sehingga terkenal hadis ini, nama dia hadis al-musi' salatuhu, hadis seorang sahabat yang tak pandai solat. Tapi hadis ni menjadi suatu rujukan yang besar, hadis yang utama dalam bab solat ni, sebab bila dia mengaku, dia kata saya tak pandai Rasulullah, setakat ni yang saya mampu, maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dia, idza qumta ila shalah, bila kamu nak solat, ambil wudu. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian kamu bertakbir. Kemudian baca ma'aka minal Quran. Panjanglah sampai ke akhir hadis. Maka itu dikatakan bahawa hadis ini menunjukkan bahawa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi arahan, diberi latihan, tak betul juga, baru kita ajar balik sampai dia pandai. Demikianlah etika kerja kita. Mana tak boleh bila kita suruh orang buat, ikut dia nak buat macam mana. Nanti kita nak tunggu ambil tindakan disiplin daripada apa yang dia tak buat. Kita kata tak boleh. Itu tidak rahmatan lil alamin. Nabi kita ni terkenal dengan nama rahmatan lil alamin, pembawa rahmat kepada alam. Kita pun setiap kali mari bulan Maulid duk dengar ayat hadis tu, duk dengar ayat Quran tu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kalau orang bisik kita, apa yang kau faham tentang rahmatan lil alamin? Boleh jawab sikit? Dia kata, ni tak duduk depan ni. Nah, tanya selalu dah. Cuma nak tengok siapa dia boleh jawab. Rahmatan lil alamin boleh jawab? Nampak semangat tu? Ha. Sebelah ni? Lama dah datang. Baru sebulan habis boleh awak. Baik. Rahmatan lil alamin maknanya Allah Ta'ala tabalkan dia sebagai pembawa rahmat. Dari sudut apa? Kita kata dari semua sudut. Termasuklah alam ini mendapat rahmat daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa bawa rahmat? Tuan-tuan kena ingat, perbezaan di antara umat ini dengan umat dulu. Apa beza dia? Orang dulu kalau buat maksiat, kalau buat apa-apa pelanggaran syariat, dalam masa 3 hari terus akan dibinasakan. Macam puak-puak kaum Samud, bila dia sembelih unta Nabi Saleh kata tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Merelaklah 3 hari, lepas ni tunggu. Artinya masa yang diberi itu sekejap, kemudian dibinasakan seluruhnya. Kaum LGBT, boleh kau sebut LGBT ni tak? Penyakit ni. Penyakit tu kalau kita kira waktu Nabi Lut tu habis dia mati semua sekali dah. Tak ada dah, semua sekali. Bumi dia terbalikkan. Tapi itulah yang dikatakan penyakit itu, penyakit-penyakit yang ada di zaman dulu, dia akan berulang balik zaman kita. Kaum Syuaib terkenal dengan nama mengurangkan sukatan dan timbangan. Zaman kita gini, ni tuan-tuan yang duduk jaga bahagian keuangan ni. Zaman dulu payah orang nak kira tak. 5 sen, 10 sen. Masa tu duit 5 sen ada lagi. Sekarang ni pun ada lagi tak? 5 sen. Ada lagi. Yang sen-sen pun ada dah. Ada balik dah. Tapi zaman kita ni zaman digital, semua sen boleh dikira. Tiba-tiba buat waktu kita nak buat pembayaran ke, waktu kita nak buat kira-kira ke, waktu kita nak buat hisap, tidak ada masalah sen ni tak masuk. Jadi hati-hati, kita kena bagi nasihat juga kepada penjual-penjual. Tak usah buatlah 49 sen. Buat 50 selalu, payah nak kira. Nanti kita duk ambil satu sen orang 49, tapi tak cucuk. Tak kembalikan baki. Satu sen kalau dah berapa ribu orang masuk, berapa banyak kita ambil? Mana kita nampak macam simple, macam tak ada apa, satu sen. Tapi kalau dah banyak-banyak jadi berapa sen? Ini dia panggil Nabi kita sallallahu, dia tidak ajar masalah hak orang, masalah ketelusan dalam masalah hak orang ini cukup besar. Jadi rahmatan lil alamin datang menghapuskan total binasanya mana-mana kaum dulu, tapi sekarang ini diberi secara juz'i. Binasa juga, tapi sikit. Itu pun kita dengar jarang-jarang sekali berlaku. Yang terakhir sekali, yang paling besar sekali bencana yang berlaku dalam dunia ni, yang terakhir kita Covid. Baik, tuan-tuan yang tengok Covid, saya pun tengok lagi sebab zaman kita. Mana berat Covid dengan tsunami? Tsunami sungguh, tsunami laut, mana kuat?
Tak nak banding. Ya? Kuat Covid. Pasal apa kuat Covid? Mana ramai meninggal tsunami dengan Covid. Covid lagi ramai. Itu dari sudut orang mati. Tapi yang dapat kesan sungguh-sungguhnya tsunami dengan Covid ni sebab tsunami bertempat sekelompok tu ya. Tapi Covid mari ni dia memberi kesan kepada masalah keuangan. Masalah ekonomi. Ada orang yang bangkit, ada orang yang jatuh. Kita nak kata Covid ni menjahanamkan ekonomi, betul tak boleh juga. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang jual dulu dengan motosikal, mari Covid pakai van. Nak kata apa dah? Semalam saya pergi jumpa kawan, dia kata, Ustaz, rahmatnya datangnya Covid, saya sekarang ni ada 2 kereta. Hilux sebuah, Mercedes sebuah. Dia bukan kedai makan. Dulu kata saya selalu dikejar ya oleh majlis daerah, majlis bandaran. Duduk jual buah pokok. Mari Covid, jual dalam kedai. Kita kata tak tahu apa benda. Yang penting bagi kitanya para jemaah sekalian yang kita nak, iaitulah bagaimana kita bila kita buat kerja, yang Nabi suruh yutqinahu tu supaya kita buat dengan baik. Sebab apa? Dalam gerak kerja kita ni ada satu perkara yang jarang disentuh. Iaitulah masalah keberkatan dalam hasil mahsul kita. Itu yang kita kena letak depan. Oh, dia kata, Ustaz, kita pergi kursus integriti, dia cakap itu, cakap ni. Tak apa, itu masing-masing. Tapi kita sebagai, bila bercakap dalam surau, bila kita sebut tentang etika kerja yang paling besar, iaitulah, memang huraiannya akan disebut dalam khutbah nanti, sebagaimana disediakan oleh pihak jabat agama ni. Iaitu keberkatan dalam kerja buat kita. Ada orang yang dapat banyak, tapi tak cukup. Ada orang yang dapat tak banyak sangat. Istilah sekarang ni B ke? B apa? B40 lagi? M40. Kita ni berapa 40 tak tahu ni. Berapa puluh yang kita ada tak? Kita tengok ada orang yang sederhananya pendapatan dia. Tapi dia punya kerja, ada kawan saya di kampung, anak-anak dia masuk universiti, tak pernah ambil duit pinjaman. Saya kata, kau kerja apa? Kerja dia naik pokok kelapa, ambil dia punya, orang Kelantan kata tuak. Sini kalau tuak takut makna lain. Dia panggil nira. Nira dia. Nira tu tuak. Tu dalam kurungan. Bukan tuak masam, tuaknya. Itu sedap. Kalau kena pergi cari ni. Hasil dia kerja itu saja, anak-anak dia boleh pergi ke Azhar, boleh pergi universiti. Tak pernah dia kata, aku tak pernah pinjam duit dengan orang, tak pernah ambil dengan kerajaan. Semua dia tanggung sendiri. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Ada orang yang Masya Allah fulusnya banyak, tapi hutang juga lebih banyak daripada fulus yang dia ada. Sebab apa? Sebab cara pengurusan kita, apabila kita tidak berfikir tentang keberkatan di dalam hasil yang kita dapat. Jadi bagaimana kita nak berkat? Jadi para jemaah sekalian, masa kita ni sangat laju ni. Ya. Sebab kita terikat dengan waktu Jumaat. Bila kita nak keberkatan, kita kembali kepada asas etika Allah Ta'ala ciptakan kita. Berdasarkan kepada ayat, tuan-tuan tanda surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah SWT telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Timbul soalan, dia kata, kenapa tak sebut satu lagi kategori makhluk yang disuruh, diperintahkan supaya beribadat? Nama dia malaikat. Kita kata malaikat, dia spesies lain. Jin lain juga, tapi ada dekat dengan kita sedikit. Sebab jin termasuk dalam makhluk yang ada taklif, mukallaf. Mukallaf ni maknanya, dia ada dosa pahala. Dia ada yang beriman, ada yang kafir. Sebab tu dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala ulang, tuan-tuan tanda ada 30 kali diulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali ada? 31 kali. Lepas solat ni ambil Quran, bilang betul ke tak betul. Kawan, dalam pembahagian 31 kali itu dibahagi kepada 3 kategori. Kategori yang pertama 8 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah nak tanya tentang manakah nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan. 8 kali ini untuk apa? Untuk orang, untuk tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah ulang 8 kali. Kemudian diulang pula 7 kali apabila Allah Ta'ala cerita tentang syurga. Tentang neraka. 7 kali.
Jadi ulama tadabbur ni, para jemaah sekalian, dia tak tinggal apa kepada kita kecuali dia bongkarkan, dia korek, dia serlahkan kepada kita kelebihan itu, mengatakan bahawa Allah Ta'ala mula dengan 8 kelebihan. Siapa yang jaga 8 ini, 8 nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan ini, dia akan selamat daripada 7 pintu neraka yang disebut dalam ayat tentang neraka. Kemudian barulah dia mari 8 kali pula. Kali yang pertama untuk orang yang mendapat syurga yang begitu tinggi darjat, dan 8 yang kedua wa min dunihima jannatan, 2 syurga. Jadi itu contoh. Maka manusia 2 kali Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, semua dia tanya jin dengan manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma, manakah nikmat Tuhan kamu, hei jin dengan manusia. Jadi dalam ayat Az-Zariyat ini Allah SWT beri kepada kita, aku tak ciptakan jin dengan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Maka para jemaah sekalian, yang paling besar dalam hidup kita ni, kita kena letak pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bila tuan-tuan mari ke pejabat, tak kiralah yang pejabat di sini, yang pejabat di mana-mana pejabat, ataupun kami orang kampung yang turun ke Bendang, turun ke Padang, turun ke sawah, turun ke ke laut mencari rezeki. Semua kita apabila kita keluar daripada rumah, kita diminta supaya mengabdikan diri kepada Allah. Hei, dia kata, ustaz, kita nak pergi kerja ni macam mana nak ibadat? Inilah suatu jenayah. Kalau saya boleh kata jenayah. Kalau kasar kita tarik break sikit. Inilah jenayah yang besar yang telah dibuat oleh penjajah apabila mereka menguasai negara umat Islam. Apa jenayah dia? Hak dia sebarkan benda-benda yang tak baik, itu cerita lain. Tapi jenayah yang besar, dia ubah tune pemikiran umat manusia daripada mengabdikan diri kepada Allah dalam masa 24 jam kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah dalam bab ibadat khusus. Kenapa tu? Solat. Kita tengok orang solat ni semua baik-baik belaka. Wanita-wanita yang tak tutup aurat, waktu solat tutup tak? Tutup. Waktu dia pergi haji sampai 3 lapis dia punya telekung. Kita kata, makcik, kita nak pergi tengok unta ni, makcik. Biasa kalau orang pergi umrah tu, haji, dia orang buat tempat ziarah unta. Dulu kita ada ziarah unta. Lain daripada ziarah tempat sejarah unta pula naik. Oh, dia kata, ustaz, di Mekah ni kita kena pakar. Habis sampai di Jeddah, terbang dia punya tudung ni. Ni Jeddah ni lain pula. Apa maksud dia? Maksud dia, kefahaman ibadat dalam kepala dia hanya ketika beribadat. Lepas daripada waktu ibadat, ikut aku nak buat apa. Nak tutup aurat boleh, nak makan apa yang dia nak makan. Kita mengatakan itu satu kefahaman yang cukup silap, yang cukup besar, yang telah dipesongkan oleh penjajah ke dalam kepala umat Islam, yang menyebabkan kita lari daripada konsep asal dan kita kehilangan banyak peluang-peluang meraih pahala. Jadi kalau kita niat mari daripada rumah kerana nak bantu orang, kita keluar daripada rumah kerana nak mencari rezeki yang halal, kita keluar daripada rumah kerana nak apa saja sahabat-sahabat kita daripada NGO ni lagi dahsyat. Sebab dia orang ni, dia kerja bukan ambil gaji, dia duk cari dana-dana untuk membantu orang. Itu kita kata lagi dahsyat. Yang orang yang boleh terlibat dengan NGO ni, satu benda yang bagi saya lah makhluk ajaib. Waktu berlaku banjir besar di Kuala Kerai dulu, mungkin tuan-tuan ingat tahun 2014, Menara Insah ni ada pergi bantu tak masa tu? Tengok suasana. Peliknya yang pergi tu semua tolong belaka. Orang kampus itu pula jual nasi lemak mahal. Kita kata, saya buat khutbah hari itu, selalu terharu dengan pembantuan yang begitu ramai. Saya kata, orang-orang yang terlibat dengan NGO yang ikhlas kepada Allah Ta'ala ini, termasuk di kalangan manusia, makhluk yang ajaib. Baik, masa kita sudah tamat. Saya simpulkan para jemaah sekalian, etika kerja yang diajar oleh Nabi SAW yang pertama sekali, tuan-tuan simpulkan, yang pertama kita kena letak keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mesti ikhlas. Kalau tidak, kita rugi pahala. Dapat gaji, dapat allowance, tapi pahala kita tak dapat. Sebab kita tidak niat. Pagi nanti hari masuk kerja minggu depan ni saya mula duduk kat tangga rumah tu, duduk dia, isteri kata, "Buat apa tu bang?" Berniat dulu. Nawai itu turun kerja mendapat
Itu kerja budak-budak pasti baru belajar niat. Kita asah dalam jiwa kita berniat. Aku nak kerja apa? Kerana Allah Azza wa Jalla, kerana nak mencari rezeki yang halal, kerana nak menyelesaikan masalah kita, nak bantu orang yang lebih-lebih. Yang kedua, kita kena ingat, dalam kerja buat kita ni, kena pastikan perkara yang halal. Jadi Alhamdulillah di Malaysia ni logo halal semua ada. Nah, termasuklah tempat kita ni ada logo halal kita, dia tak tulis cok halal macam Jaki ni. Dia ada logo air pula dah. Jadi itu semualah. Yang penting bagi kita, tamaklah waktu kita, tamaklah perbincangan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.